Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang ke dalam rumah Tuhan untuk beribadah, bersekutu bersama-sama dengan Dia. Mari kita akan memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Kita boleh ada sampai pada saat ini. Semua itu karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Karena anugerah-Nya yang begitu dalam, yang tidak terhingga. Sampai pada saat ini kita masih terus merasakannya. Mari kita akan bersama-sama bersyukur atas hal itu. Kita akan memuji Dia, meninggikan Dia. Kita naikkan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa melebihi segalanya. Pengorbanan-Mu yang termulia, itulah yang selamatkanku. Darahnya yang tercurah, Dia mengampuni segala dosa yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkaulah yang ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau sungguh begitu dalamnya kasih-Nya, begitu besarnya pengorbanannya, anugerah-Nya, sampai-sampai kita akan terus memuji Dia. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan darahnya yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
Bapak Ibu, kita memasuki doa pengakuan dosa dan pengucapan syukur. 这时候我们要进入感恩与认罪祷告。 Pagi hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan dalam Roma 9 ayat 15. 罗马书9章15节这样告诉我们： Sebab ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. 因他对摩西说：“我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。” Mari kita berdoa. 我们一起来低头祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami pada hari ini boleh beribadah kepada Tuhan. Bersyukur kami diizinkan memasuki Sabat, hari perhentian, hari yang Tuhan khususkan, hari yang Tuhan kuduskan buat kami. Kami bersyukur untuk kegiatan, aktivitas yang boleh kami lakukan, yang boleh kami kerjakan sepanjang 1 minggu yang boleh berlalu. Kami bersyukur buat kesehatan, buat keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan limpahkan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pertolongan, bahkan kalaupun kami mengalami pergumulan, Tuhan tetap menolong kami. Tuhan tetap beserta kami. Bapak, kami juga menyadari bahwasanya hidup kami jauh daripada kesempurnaan. Ada kalanya kami mendukakan hati Engkau. Ada kalanya kami di dalam kehidupan ini, perbuatan kami, perkataan kami, pemikiran kami tidak mencerminkan diri kami sebagai orang-orang yang telah Tuhan tebus. Bapak, tetapi seperti yang Paulus katakan dalam kitab Roma, kami adalah orang-orang yang mendapatkan kemurahan hati Allah. Kami adalah orang-orang yang mendapatkan pengampunan daripada Allah. Oleh karena itu kami memohon, ampuni kami Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah kami. Bermurah hatilah kepada kami. Tolong kami agar kami tidak terus-menerus berkubang dengan pelanggaran yang sama. Agar kami tidak melakukan atau mendukakan hati Engkau setiap kali. Tapi kami mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sekali Bapa, ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kami. Kami mau beribadah, kami mau melayani, kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami, kiranya ibadah kami, pelayanan kami menjadi sebuah persembahan yang harum, berkenan dan menyenangkan hati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dengan bersama dengan semua gereja di segala tempat, 我们与普天下的信徒们， kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 我们一起来宣告我们的信仰。使徒信经：我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，将在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Bapak Ibu silakan duduk. 弟兄姐妹们，请坐。 Sekalian, kita akan bersama-sama membaca bacaan bertanggapan. Saya akan memulainya terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh jemaat sekalian. Kasih karunia dan kebenarannya. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya
berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jemaat sekalian, kita boleh ada sampai saat ini bukan karena kuat kita, segala yang kita punya, bukan karena kemampuan kita, namun itu semua adalah karena kasih karunia-Nya, karena anugerah-Nya. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian semua karena anugerah-Nya. Bukan karena kebaikanmu, kelebihanmu, fasih lidahmu, baik rupamu, kekayaanmu, kecakapanmu, namun semua karena anugerah. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kekayaanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Bila engkau dipakainya, bukan karena kebaikanmu. Kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin. 是因为你有良善心，不是因为你家的荣体，不是因为你财富满溢，竟得成为天国见证人，不是因为你天生精明，不是因为你有美容心，不是因为你有大本领，竟得成为蒙召基督兵。假如今天你有，就单纯感谢心；假如今天成为将大权来主带领，全是从上头来恩典，上是地上属主万民，全是主的恩典，赐给万民，随主带领，真感谢心。Semua karena anugerah-Nya.
Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya. Bapak Ibu, selamat pagi. 各位亲爱的弟兄姐妹们，早上好！ Senang sekali kita bisa kembali bertemu melalui mimbar khotbah pada pagi hari ini. 很高兴我们在这个晚上的崇拜会，我们再次能够见面。 Kita tetap dalam tema reformasi gereja. 今天我们讲的主题呢，还是关于教会改革日。 Hari ini kita belajar tentang sola gratia. 今天我们要学习的就是唯独恩典， Hanya karena kasih karunia Tuhan. 唯独神的恩典。 Sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa. 还没有听神的话语之前，我们先做一个祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mau belajar firman, tolong kami sebab kami memiliki Allah yang murah hati, Allah yang beranugerah, Allah yang tidak melihat personal, tetapi Allah yang berkasih karunia. Tolong kami Tuhan, agar kami juga memiliki hati seperti hatinya Tuhan. Tidak iri hati, tidak kesal ketika Tuhan memilih menyelamatkan orang-orang pilihan, karena semuanya adalah atas kedaulatan Tuhan semata. Mampukan kami bukan sekedar mendengar firman, tapi kami juga menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya beri tema khotbah kita dengan sebuah tema namanya Allah yang bermurah hati. 今天我们要讲的主题就是恩慈的神。 Terdapat dalam, kita akan sama-sama membaca dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16. 我们一起来翻开圣经马太福音20章。 Kita bacakan silih berganti, yang ganjil bahasa Indonesia, nanti yang genap dalam bahasa Mandarin. 从第1节到16节，我们用起印的方式来念。第1节用印尼文念，第2节用中文来念。 Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. 和工人讲定1天1钱银子，就打发他们进葡萄园去。 Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. 就对他们说：“你们也进葡萄园去，所当给的，我必给你们。”他们也进去了。 Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. 约在幽处出去，看见还有人站在那里，就问他们说：“你们为什么整天在这里闲站呢？” Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. 到了晚上，园主对管事的说：“叫工人都来，给他们工钱，从后来的起，到先来的为止。” Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. 及至那先雇的来了，他们以为必要多得，谁知也是各得1钱。 Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. 我们整天劳苦受热，那后来的只做了1小时，你竟叫他们和我们一样吗？ Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? 拿你的走吧，我给那后来的和给你一样，这是我愿意的。 Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau
karena aku murah hati. 这样，那在后的将要在前，在前的将要在后了。 Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. 我们读经到此。 Bapak Ibu, Martin adalah seorang pengusaha muda yang baru merintis usaha rumah tangga. 弟兄姐妹们，马丁是一位刚刚创始小生意的商人。 Pada awalnya dia hanya mempunyai 2 orang supir untuk membantu usahanya. 起初呢，他只有2位的司机来帮助他。 Tetapi seiring berjalannya waktu, usahanya semakin bertumbuh, semakin berkembang dengan pesat. 因为到了久而久之呢，他的生意越来越发展。 Akhirnya ia menambah seorang supir lagi untuk menolong dia mempercepat distribusi barang-barang yang dia sediakan. 然后他就在雇了一个司机来帮助他。 Bapak Ibu, suatu hari dirinya mendapatkan hadiah dari bank, 有一天呢，他就得奖了， sebuah sepeda motor. 是从银行得奖了，得到一辆摩托车。 Setelah berdiskusi dengan istrinya, 他跟他的太太讨论， akhirnya mereka memutuskan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada supirnya yang ketiga. 他们决定呢，把这辆新的摩托车卖给他们的新司机。 Supir yang baru bekerja beberapa bulan bersama dengan mereka. 这位新司机刚刚开始跟他们工作， Alasan mereka adalah karena dari 3 supir, hanya supir inilah yang belum memiliki kendaraan pribadi. 因为他们认为呢，从3位的司机呢，只有这位司机还没有自己的摩托车。 Mendapat kemurahan yang tak terduga ini, 这位新司机得到了他没有想到的恩赐。 supir baru ini tentu senang sekali. 这位新的司机当然很高兴， Apalagi ia boleh membelinya dengan harga di bawah pasar dan boleh cicil. 更何况呢，他能以便宜的价格买到新的车，也能分几次付钱。 Bapak Ibu, 弟兄姐妹们， hal yang tidak terduga adalah ketika 2 supir senior dia komplain kepada dia. 没有想到的是，就是其他的2位司机投诉了， Mereka keberatan 他们不甘心， sebab mereka yang sudah sekian lama mengikut Martin, 因为他们已经这么久了跟这个马丁工作， bahkan ketika Martin memulai usahanya, 就自从马丁创始他的事业， tetapi mereka tidak mendapatkan prioritas utama untuk memperoleh sepeda motor tersebut. 可是他们却没有得到优先的机会得到这辆新车。 Martin sudah berusaha menjelaskan kepada kedua supirnya, tetapi mereka tidak mau terima. 马丁尽量的向他的2位司机解释，可是他们还是不接受。 Menurut mereka, 据他们来说， seharusnya Martin memprioritaskan, mengutamakan mereka terlebih dahulu, 马丁应该要先为他们着想， mengingat dan menghargai jasa mereka selama ini. 马丁应该要纪念他们这些日子以来的功劳。 Mereka berteriak, "That's not fair." Itu tidak adil. 他们就喊着说这不公平。 Bapak Ibu, setujukah kita semua? 我们大家都同意吗？ Kisah lainnya dari kehidupan Martin adalah 在马丁的生活还有其他的故事 ia。memiliki seorang putra yang masuk dalam klub basket di sekolahnya. 他有一个儿子是学校篮球队的球员。 Suatu ketika tim basket putranya bertanding dengan sekolah lain. 有一天呢，他的儿子要和其他的学校比赛， Terjadilah kejar-kejaran skor antar kedua tim. 比赛的竞争性呢很强，他们彼此的追分数， Selisih poin hanya 1. 2队只相差1分。 Dan ketika di menit-menit terakhir, 到了比赛最后几秒， ternyata tim lawan melakukan foul, pelanggaran 他们的对手违规了， yang berbuah 2 poin lemparan. 所以他们就要投2次的球。 Yang mengambil lemparan ini adalah putra dari Martin. 将要投球的是马丁的儿子。 Ketika bola basket sudah di tangan, 当篮球已经在他的手中了， remaja belasan tahun ini mendapatkan teriakan dari pinggir lapangan. 这位十几岁的少年人呢，就被喊着说 Kamu harus memasukkan bola tersebut 你要把球投得准， jika ingin tetap keluar dari lapangan dengan kepala yang tegak. 如果你要出这个赛场能够
仍然站立得稳。 Sekarang hasil pertandingan bergantung kepada 2 lemparan yang dilakukan oleh remaja ini. 比赛的结果就靠着这2次投的球， Menang atau kalah. 得胜或者失败， Menjadi pemenang atau pecundang. 当赢家或者输家， Dipuja atau dicela. 受称赞或者受责备， Tergantung sepenuhnya kepada 2 lemparan dan semua beban itu berada di pundak remaja ini. 完全靠这次的投球，而且这一切的重担担在这位少年人的身上。 Bapak Ibu, saya tidak melanjutkan akhir daripada kisah ini. 弟兄姐妹们，我没有讲这个故事的结局， Tapi ada sebuah fakta menarik yang perlu kita perhatikan bersama-sama. 可是我们要注意，在这里有一个很重要的事实， Sungguh tidak adil 是真的不公平。 ketika seorang remaja diberikan beban, diberikan tanggung jawab seberat itu. 一个少年人要担当这么重的重担， Kisah ini seolah-olah mau mengatakan 这个故事似乎要告诉我们， dunia ini tidak menyediakan tempat dan perlakuan yang baik ketika putra Martin ini gagal memasukkan atau memenangkan pertandingan. 如果他没有投准这些球，世界上不会有属于他的地方。 Dunia tidak menyediakan tempat untuk menerima orang-orang yang gagal. 世界上不会有属于失败者的地方。 Dunia ini tidak memberikan ruang dan penghargaan bagi mereka yang pernah melakukan kesalahan. 世界不会接受并奖励犯罪的人， Tatapan sinis, 恨恶的眼光、 celaan, 责备、 penolakan 拒绝， sudah menjadi paket yang harus diterima oleh mereka yang pernah gagal dan salah. 是那些犯错误的人应当受的。 Inilah gambaran dunia tempat di mana kita tinggal pada masa kini. 这就是我们所存在的世界。 Bapak Ibu, 弟兄姐妹们， setiap kita tentu tidak suka diperlakukan tidak adil. 我们每个人当然不喜欢被虐待。 Apa yang Bapak Ibu lakukan jikalau Bapak Ibu menjadi supir senior daripada Martin? 如果我们是马丁的司机，我们会怎么样？ Apa yang Bapak Ibu lakukan kalau misalnya Bapak Ibu menjadi putra remaja yang diberikan beban untuk memenangkan pertandingan? 如果我们是那位10几岁的少年人，要当赢家或者输家靠在他身上，我们又会有怎么样的感受？ Pernahkah terpikirkan bahwa Allah mungkin melakukan ketidakadilan di dalam kehidupan kita? 我们是否想过，神也许也会对我们不公平？ Apakah Allah menolak dan memberikan label kepada seorang pecundang? 是否神会拒绝并称那些犯罪的人为失败者？ Kepada mereka yang terbuang karena mereka pernah gagal dan melakukan kesalahan? 他们被世界上的人嫌弃的， Apakah Tuhan juga hanya menerima orang-orang yang saleh, orang-orang yang suci, orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan di dalam kehidupan mereka? 是否神只接受圣洁的、虔诚的、没有犯过错误的人？ Adakah keadilan dan kasih Allah bagi saya? 是否神还赐给我他的爱与公义？ Mari kita temukan di dalam kisah perumpamaan pekerja di kebun anggur ini. 我们一起来看葡萄园的比喻。 Bapak Ibu, perumpamaan ini dimulai Tuhan Yesus dengan kalimat, 耶稣以这一句话来开始这个比喻。 Adapun kerajaan surga adalah seperti seorang tuan rumah yang keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. 因为天国好像家主今早出去雇人进他的葡萄园做工。 Kalimat ini menunjukkan bahwa norma dan prinsip yang berlaku di dalam kerajaan surga 这句话呢，表明天国的原则 lebih kurang sama dengan norma dan prinsip yang diterapkan oleh tuan di dalam kisah perumpamaan ini. 差不多跟这比喻中的家主的原则一样。 Apa yang dilakukan oleh tuan rumah tersebut 这位家主所做的， mencerminkan apa yang dilakukan oleh sang pemilik kerajaan surga itu sendiri. 也表明了天国之主所做的。 Diceritakan ada seorang tuan, yaitu pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggur miliknya. 比喻里面呢说到有一位家主，他是园主，
他去寻找工人在他的葡萄园工作， Ia mencarinya ke pasar. 他去市场找人， Sebab di sanalah berkumpul orang-orang yang membutuhkan pekerjaan dan berharap dipekerjakan. 因为在那里呢就集合了很多需要工作的人， Ada macam-macam pekerja di sana. 在那里呢有很多种的工人， Dari yang berkompeten maupun yang tidak berkompeten. 有能干的，也有没能干的， Dari yang kuat ataupun yang lemah. 有的是很强壮的，有的是虚弱的， Mulai dari yang muda sampai kepada mereka yang sudah tua, renta dan tidak berdaya. 有的是年轻的，还年轻的，有的已经年纪老迈了。 Kesamaan mereka adalah 他们的同样点就是， mereka membutuhkan pekerjaan untuk mempertahankan kehidupan mereka dan keluarganya. 他们需要一份工作，为要生存下去。 Bapak Ibu, karena masih pagi benar, 因为还是清早， tentunya tuan rumah ini mendapatkan banyak pekerja. 这位家主当然寻找很多能干的人， Dia bisa memilih mana yang berkompeten, yang masih kuat untuk bekerja di kebun miliknya. 他也能够选择他要用哪一些人是能干的。 Setelah berbincang dan kesepakatan harga, 他们已经说定了， yaitu sehari sedinar, 就是一天一钱银子， yaitu upah normal untuk pekerja pada masa itu. 是当时很正常合理的工钱。 Akhirnya dia memberikan pekerjaan ini kepada pekerja-pekerja yang ditemukan pada pukul 6 pagi. 他遇到这个清早6点钟遇到的人，就把他们进到这位家主的葡萄园里去工作了。 Bapak Ibu, sejauh ini kisah ini masih normal didengar oleh pendengar-pendengar Yesus pada masa itu. 到这里呢，听耶稣的人呢，他们还是认为这个故事是很正常的。 Mereka masih bisa mengikuti kisah Yesus dan tidak mengalami kebingungan. 他们听了耶稣的故事，然后他们也没有觉得困惑。 Perumpamaan ini masih berlanjut dengan cerita bahwa tuan itu keluar lagi pada pukul 9 pagi, 接下来呢，说到家主还是出去9点、 jam 12 siang, 12点、 jam 3 sore. 下午3点， Setiap kali ia keluar, 他每次出去， ia melihat ada pekerja yang masih menganggur 他看到有很多没有工作闲着的人， dan ia berkata kepada mereka, 然后对他们说 "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." 你们也进葡萄园去，所当给的我必给你们。 Bahkan pada pukul 5 sore, 甚至到下午5点， ketika waktu kerja pada masa itu tinggal 1 jam sebelum berakhir, 工作的时间剩下1个小时， tuan itu masih keluar dan masih mendapati ada orang yang menganggur. 这位家主还是出去，然后发现还有闲着没事干的人， Dan kepada mereka inilah tuan itu berkata, "Pergilah ke kebun anggurku." 然后又对他们说：“你们也进我的葡萄园去。” Sampai di sini cerita ini mulai terdengar aneh. 到这里呢，这个故事显得有点奇怪了。 Mengapa tuan ini masih keluar mencari pekerja? 为什么这位家主呢，还是出去这么晚了，还出去找人呢？ Bahkan hingga jam bekerja pada hari itu akan berakhir. 甚至呢，那一天的工作的时间呢，剩下1个小时。 Beberapa orang mengatakan 有许多人说， bahwa mungkin tuan itu memiliki kebun anggur yang berlimpah. 也许这位家主呢，他有很大的葡萄园，他的收割很多， Dan ia ingin segera menyelesaikan panen pada hari itu. 他想在1天之内收完。 Sebab ada kebiasaan bahwa hanya anggur yang dipanen pada waktu yang tepatlah yang akan menghasilkan anggur yang terbaik. 当时他们也有一个想法，就是要收好质量的葡萄呢，就要按时的收割。 Oleh karena itu, 因此呢， demi memperoleh buah anggur yang terbaik, yang unggul, 我要收到最好质量的葡萄。 tuan itu segera mencari sebanyak mungkin pekerja yang bisa dia temui. 这位家主就寻找更多的工人。 Bapak Ibu, benarkah demikian? 弟兄姐妹们，是不是这样呢？ Kisah selanjutnya semakin membuat pendengarnya terheran dan menemukan ada ketidakadilan di dalam kisah ini. 接下来的情景呢，让听耶稣的人更加的觉得奇怪，他们
发现了有不公平的现象。 Dikatakan ketika waktunya pembayaran. 当要发工钱的时候， Tuan ini meminta atau memerintah mandornya untuk melakukan pembayaran. 这位家主就叫起他的管事的， Mulai dari pekerja yang terakhir masuk. 从后来的起， Betapa gembiranya para pekerja yang masuk pada pukul 5 sore. 那些5点钟才工作的人就非常的高兴， Sebab mereka mendapatkan 1 dinar. 因为他们得到1钱银子， Mereka dihitung seolah-olah bekerja sudah sehari. 似乎他们已经工作了1整天。 Berita ini tentu tersebar dengan cepat sampai kepada pekerja-pekerja lainnya. 这个消息呢，当然很快的就传达到那些已经从早上工作的人， Terlebih khusus bagi para pekerja yang masuk sejak pagi tadi. 特别是给他们清早就已经工作的人， Bapak Ibu, mereka berpikir, 他们就想， kalau yang masuk pukul 5 sore mendapatkan 1 dinar, 如果那些5点钟上班的人开始工作的人得到1钱银子， 1 jam 1 dinar. 1个小时1钱银子。 Kalau begitu kami yang bekerja sudah 12 jam tentu minimal 12 dinar. 那么我们已经工作了12个小时，我们应当得到12钱银子。 Ibu, namun saat pembayaran, 但是呢，当他们要收工钱的时候， betapa terkejutnya mereka. 他们非常的惊讶， Sebab yang mereka terima hanya 1 dinar. 因为他们只得到1钱银子。 Segera mereka menyampaikan protes mereka kepada Tuan. 他们就赶快的去向家主投诉， Tuan, 主人， mereka hanya bekerja 1 jam 他们只工作了1个小时， dan mereka menerima upah 1 dinar. 他们得到1钱银子， Sedangkan kami yang bekerja seharian 我们已经1整天工作了， lebih berkompeten, 我们很能干的， memanen lebih banyak daripada mereka. 我们收割的比他们更多， Rela hitam legam karena terik matahari, 我们愿意晒太阳， kehausan dan lelah. 我们口渴觉得很累， Masa engkau juga membayar kami 1 dinar? 难道你也给我们跟他们一样吗？1钱银子吗？ Gak adil dong. 这不公平啊！ Bapak Ibu, secara akal sehat tentu keluhan dan protes para pekerja ini adalah hal yang normal. 当然呢，这些工人的投诉呢是很正常的， Membayar setiap orang dengan upah yang sama 要给每一个工人同样的工钱， tanpa melihat berapa lama mereka bekerja, 没有看他们工作了多长时间， berapa banyak yang mereka hasilkan. 他们收割的多少。 Apalagi kebiasaan atau panen pada masa itu di Israel adalah pada bulan September. 更何况呢，当时呢，他们收割的时间呢，就是在9月份。 Di masa itu, 在9月份呢， temperatur sedang terik-teriknya, 气温很高， sehingga para pekerja mengalami panas yang mengerikan, 工人就要晒很大的太阳， disertai dengan angin kering yang tidak nyaman. 也被这个干风吹。 Bisa kita bayangkan betapa lelahnya bekerja 12 jam dalam keadaan seperti itu. 我们可以想象看，12个小时在这样的情况工作，是不是很累？ Lalu mengapa mereka dibayar sama seperti pekerja yang hanya bekerja 1 jam? 那为什么他们的工钱跟那些只工作1个小时的工钱一样呢？ 1 dinar. 只有1钱银子。 Tentu pengupahan seperti ini sungguh tidak adil, tidak manusiawi. 这样的简直是不公平。 Bapak Ibu, kebetulan Senin 5 Oktober yang lalu DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. 弟兄姐妹们，刚好呢，上个星期一，我们的人民代表会议把新的劳工律法确认为正式的律法。 Dampak dari pengesahan undang-undang ini adalah serikat buruh dan buruh demo besar-besaran. 这件事情呢，引起工人们的示威。 Bahkan pada tanggal 8 kita bisa lihat di media ada tawuran, ada pembakaran besar-besaran, ada penjarahan juga yang terjadi. 在几个城市呢，发生了暴躁的动力。 Bapak Ibu, saya berpikir demikianlah yang akan terjadi jika kisah perumpamaan ini terjadi pada masa kini. 我想呢，如果这个葡萄园主的
比喻呢发生在现今的时代，就会发生这样的反应。 Para pekerja itu tentu akan demo, 这些工人呢，当然会示威， protes kepada tuan pemilik kebun tersebut. 向主人投诉， Sebab yang mereka temukan ada ketidakadilan. 因为他们认为呢，这是不公平的。 Bapak Ibu, dan jangan lupakan 我们千万不要忘了， bahwa Tuhan Yesus menggambarkan, memakai kisah ini, 主耶稣要用这个比喻， menggambarkan tentang kerajaan Allah. 要象征天国。 Dengan demikian, 因此呢， tentu tuan rumah mencerminkan karakter Allah. 当然呢，家主、原主是象征神的本质。 Sistem pembayaran yang dilakukan mencerminkan nilai-nilai dari kerajaan Allah. 发工钱的方法象征天国的价值。 Jika demikian, Allah berarti berlaku tidak adil dong. 如果这样的话，难道我们的神是不公平的神？ Bukankah Alkitab berkata kepada kita, 圣经不是对我们说， Ia adalah Allah yang adil, 他是公平的神， senang kepada keadilan, 他喜爱公义。 mencela umat yang hidup ketika mengabaikan keadilan, 当他的子民忽略了公义的时候，他就责备他们， bahkan memerintahkan umatnya untuk mengejar keadilan. 他也吩咐子民要追求公义。 Bagaimana kita menjawab hal ini jika ada orang-orang dunia yang mempertanyakan pengajaran ini? 如果有世界上的人问我们这样的事情，我们要如何回答呢？ Bapak Ibu, mari kita melihat dalam ayat kedua agar kita tidak terjebak dengan pemikiran yang salah. 弟兄姐妹们，我们一起来看第2节，让我们有正确的理解。 Dikatakan dalam ayat ini bahwa para pekerja itu telah sepakat mengenai upah mereka. 在那里呢，说到呢，这些工人呢已经说定了，说好了，他们得到的是一天1钱银子， Sedinar sehari. 一天1钱银子。 Tuan itu tidak melanggar kesepakatan 这位家主并不违规， sebab ia membayar sesuai dengan kesepakatan mereka bersama. 他按他们已经说好的，发给他们工钱。 1 dinar untuk 1 hari kerja. 一天工作得到1钱银子， Lalu di mana ketidakadilannya? 那不公平在哪里呢？ Bukankah adil itu berarti berpegang kepada kebenaran? 公平不是行义吗？ Bukankah adil itu berarti memberikan apa yang menjadi hak orang lain? 公平不就是给别人所当给的吗？ Tuan itu tetap berpegang kepada kebenaran 这位家主呢，仍然行义， dengan memberikan apa yang menjadi hak daripada pekerjanya. 他按照工人们的权利给他们发工钱， 1 dinar sehari. 就是一天1钱银子。 Itulah sebabnya Tuan itu berkata kepada salah seorang dari mereka, 因此呢，这位家主呢就对他们说 Saudara, 弟兄， aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. 我不亏欠你， Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? 你与我讲定的不是1钱银子吗？ Kemudian tuan itu juga menegaskan bahwa ia adalah pemilik kebun anggur tersebut. 然后家主也强调说他是葡萄园的主人， Ia berhak atas seluruh miliknya. 他对他所拥有的一切有权利。 Tidak seorang pekerja pun yang berhak atau layak mengajar atau memerintahkan dia 没有一个工人能够教他，或者是吩咐他，他应该做的是什么。 untuk melakukan apa yang seharusnya dia kerjakan atau dia lakukan. 不用有人教他，他应该做的是什么。 Bapak Ibu, selanjutnya tuan itu bertanya lagi 接下来呢，家主再问这样， dalam ayat ke-15. 在15节， Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? 我做好人，你就红了眼吗？ Benar, tuan ini adalah seorang yang murah hati. 是的，这位家主是有恩慈的家主。 Sejak awal kisah ini, 自从这个比喻开始， sikap murah hati tuan ini sudah terlihat dengan jelas. 这位家主的恩慈呢就已经显明出来了。 Alkitab menggunakan 2 kata yang berbeda 圣经用不同的词 untuk menjelaskan tindakan tuan pada pukul 6 pagi dan pada jam berikutnya. 来解释这位家主早上6点和接下来几个小时的行动。 Untuk yang jam 6 pagi,
早6点钟的。 Benar memang tuan itu keluar untuk mencari pekerja yang hendak dia pekerjakan di kebun miliknya. 家主出去寻找工人， Namun pada jam 9 pagi, pada jam 12 siang, jam 3 sore, jam 5 sore, 但是呢，早上9点，中午12点，下午3点，甚至下午5点， Alkitab tidak mengatakan bahwa tuan itu keluar untuk mencari pekerja, 圣经并没有说到这位家主是出去寻找工人， tetapi justru keluar melihat dan mengetahui ada orang yang masih menganggur. 而是他出去的时候呢，他看见有人闲着没事做， Kemudian ia meminta mereka untuk pergi ke kebun anggurnya. 然后他就邀请他们进到他的葡萄园去。 Bapak Ibu, jadi pekerja harian yang bekerja setelah jam 6 pagi, 所以超过早上6点的工人呢， sebenarnya mereka bekerja karena kemurahan hati tuan tersebut. 其实他们因着家主的慈心、家主的恩慈而被雇的， Bukan karena kebutuhan tuan tersebut, 不是因为家主需要他们， bukan karena dicari untuk diupah, 也不是因为家主寻找他们，故意要雇他们， juga bukan karena mereka berkompeten di bidang mereka. 也不是因为他们很能干， Semata-mata karena kemurahan hati belaka. 只是因为家主有慈心。 Lalu kemurahan hati tuan tersebut juga terlihat dari upah yang dia berikan kepada para pekerjanya. 家主的恩慈呢，也写明在他按标准来发工钱， Ia memberikan upah sesuai dengan standar yang berlaku pada masa itu, 他就按照当时定的标准来发工钱， tanpa memperhitungkan jam kerja dan kompetensi yang mereka miliki. 他没有看工人们的才干，或者没有看他们工作的时间长短。 Pertanyaan tuan tersebut sekaligus juga membuka selubung bahwa benar para pekerja itu adalah iri hati. 因着这位家主的问题呢，他就看出了这些工人的妒忌心， Mereka iri hati terhadap tuan rumah tersebut. 他们对他们家主的恩慈呢妒忌了。 Mereka iri hati karena mereka merasa lebih layak untuk mendapatkan upah lebih. 他们妒忌呢，因为他们认为他们比别人更配得多。 Mereka iri hati karena merasa lebih baik daripada orang lain. 他们妒忌，因为他们认为他们比别人更好。 Bapak, Ibu, dan saudara dan jemaat Tuhan yang dikasihi. 亲爱的弟兄姐妹们， Iri hati adalah suatu perasaan tidak senang atas keunggulan atau keberuntungan orang lain. 妒忌就是不甘心看别人更好。 Seandainya kita ubah sedikit kisah ini. 假如我们编一下这个故事， Ketika pembayaran, 当发工钱的时候， tuan itu memerintah mandornya untuk membayar pekerja yang bekerja terlebih dahulu. 管事的先叫那些从早上工作的人， Tentunya tidak akan terjadi konflik seperti kisah ini. 那就不会发生这样的纷争。 Para pekerja yang dibayar terlebih dahulu mungkin akan berterima kasih lalu pulang ke rumah. 他们可能是已经收了工钱，然后就很开心、很满足的回家， Berikut seterusnya. 然后就这样接下去。 Jika urutannya seperti ini, 如果这样的程序， yakinlah tidak ada yang komplain. 我们就会看到没有人投诉。 Tetapi kita tahu kisahnya tidak seperti itu. 但是我们看到呢，这个故事并不是这样。 Alkitab mencatat bahwa yang dibayar terlebih dahulu adalah mereka yang bekerja terakhir kali. 圣经说呢，他们第一收工钱的是他们最后工作的人， Sehingga ketika pekerja-pekerja yang masuk lebih dahulu 所以先来的工人呢， melihat upah yang diberikan oleh pekerja yang masuk terakhir itu sedinar. 看见后来进工的人呢得到1钱银子， Dan mereka juga mendapatkan upah yang sama. 他们也得到同样的工钱。 Mereka berpikir, loh bukankah seharusnya kami mendapatkan lebih daripada mereka? 他们就会想，我们应该比他们得到更多。 Bapak Ibu, masalahnya bukan karena upah mereka kurang. 问题不是在于他们
得到少的工钱， Tetapi karena mereka tidak rela melihat orang lain mendapatkan lebih menurut pemikiran mereka. 问题是在于他们不甘心看别人得到多， Hal ini keluar dari hati manusia 这是出于人的心理。 dan pola pikir inilah yang Yesus kecam. 耶稣要责备的就是这样的意念。 Bapak Ibu, sekali lagi kita harus mengingat frasa 在这里呢，我们要再次记住有一个词， kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah. 天国就像一位家主。 Artinya apa yang dilakukan tuan rumah ini menunjukkan prinsip dan norma yang berlaku di dalam kerajaan Allah. 意思就是说，家主所做的象征天国的原则。 Prinsip kerajaan Allah tercermin sepenuhnya dari apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan di sepanjang hidupnya. 天国的原则完全的显明在主耶稣终身的教导。 Bapak Ibu, dari awal pengajaran Kristus, 从耶稣起初的教导， ia mengatakan bahwa ia adalah seorang tabib, 他说他是一位医生， datang bagi orang yang sakit, bukan orang yang sehat. 他是为病人而来的，不是为健康的人而 Ia 来。 datang untuk mencari orang yang berdosa, bukan orang yang tidak berdosa. 他来是为要寻找罪人。 Yesus menceritakan betapa sukacitanya Bapa di surga 耶稣说，在天国在天上有很大的喜乐。 ketika ada orang berdosa berbalik kepada Allah. 当有一个人悔改， Secara praktiknya, 实际上呢， Yesus menerima dan bersahabat dengan orang-orang yang dianggap sampah masyarakat pada masa itu. 耶稣接受当时被人嫌弃的人，与他们做朋友。 Ia menjadi sahabat dari pemungut cukai, 他成为税吏的朋友， mengampuni perempuan yang kedapatan berbuat zina, 他赦免了行淫的女人， makan bersama-sama dengan orang-orang terbuang dan berdosa. 他也和罪人一起吃饭， Ia menjamah dan menyembuhkan orang-orang yang diasingkan. 他医治那些有病痛被人赶出会堂的人， Orang-orang yang dianggap sampah masyarakat pada masa itu. 是当时被人嫌弃的人。 Bahkan ia menjanjikan Firdaus kepada penjahat yang bertobat di sebelah salib dia. 耶稣甚至向与他一起被钉十字架的犯人应许天国。 Bapak Ibu, semua orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak pantas, bahkan tidak layak untuk mendapatkan penerimaan dari orang banyak. 弟兄姐妹们，这些人呢，都是不配得到好意的。 Tetapi Yesus menerima mereka. 可是主耶稣接受他们， Yesus bersama-sama dengan mereka. 耶稣与他们在一起， Bahkan Yesus memberikan pengampunan kepada mereka. 耶稣甚至饶恕他们。 Benar mereka adalah orang-orang yang tidak pantas. Mereka adalah orang-orang yang tidak layak. 是的，他们是不配的人，不应该得到好意的人。 Tetapi Tuhan menerima mereka, Tuhan melayakkan mereka, bahkan Tuhan memberikan kepada mereka hidup yang kekal. 可是耶稣接受他们，赦免他们，并赐给他们永生。 Tuhan Yesus juga menginginkan para pendengarnya, 主耶稣也要想听他的人， bahkan kita pada masa kini, 包括现今的我们， menyadari bahwa kita adalah warga negara kerajaan Allah. 我们要领悟到，我们就是天国的子民。 Kerajaan Allah mempunyai nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai dunia. 天国的价值观与世界的价值观是不同的。 Nilai-nilai kerajaan Allah didasarkan bukan atas prestasi, jasa, dan perbuatan baik. 天国的价值观呢，不在于人的成绩、人的功劳或者好行为， Melainkan anugerah semata. 只因着恩典， Seseorang bisa datang kepada Allah, 一个人能够来到神的跟前， ditebus dan diselamatkan. 被神拯救、被神救赎， Itu semata-mata anugerah Allah. 这都是因着神的恩典， Kasih karunia. 因着神的恩慈， Bukan karena hitungan kalkulasi yang teliti dari upah, usaha, atau perbuatan baik manusia. 不是估算他们的功劳、他们的努力、他们的好行为。 Bapak Ibu, Alkitab berkata, 圣经这样写道： Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku akan bermurah hati. 我要怜悯谁就怜悯谁，
要恩待谁就恩待谁。 Itu berarti kemurahan Allah 这就表明说，神的恩慈 tidak dapat dibeli 是买不到的， bahkan dengan perbuatan baik manusia, 甚至用我们的好行为也买不到， oleh pelayanan dan kesalehan kita. 用我们的侍奉，用我们的虔诚也买不到。 Semua itu semata-mata karena kasih karunia dan kebaikan Allah. 这一切只因着他的恩典， Anugerah Allah semata. 只因着他赐给我们的恩典。 Bapak Ibu, kita adalah pribadi-pribadi yang telah mendapatkan kebaikan dan kasih karunia Allah. 我们都是接受神的慈爱的人， Setiap kita telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 我们都犯了罪，亏缺了神的荣耀。 Upah dosa adalah maut. 罪的工价乃是死， Maut seharusnya menjadi bagian daripada kehidupan kita. 我们应当得到的就是死亡。 Tidak ada satupun usaha kita, upaya kita yang bisa membuat kita layak untuk mendapatkan kerajaan surga. 没有任何努力或善行让我们配得天国， Tetapi karena kasih karunia, 但是因着神的恩典， kita ditebus dan diselamatkan. 我们被救赎，我们被拯救。 Kristus memberikan nyawanya, 耶稣赐下他的性命， hidupnya. 他的生活， Ia mengampuni kita. 他赦免了我们， Ia menerima kita. 他接受我们。 Sekalipun ketika semua orang menolak kita. 虽然全世界的人拒绝我们， Bahkan ia menebus kita ketika kita masih berdosa. 他甚至救赎了我们，就当我们犯罪的时候， Ia membayarnya dengan darahnya sendiri. 他用他的宝血赎回我们。 Bapak Ibu, jikalau demikian, 如果这样的话， pantaskah hari ini kita masih berbuat dosa dengan seenak-enaknya? 我们难道还是随意的享受犯罪吗？ Menikmati keberdosaan kita dengan sedemikian rupa. 我们这样随意的去犯罪吗？ Kalau kita benar menyadari besarnya kasih karunia Tuhan. 如果我们真的领悟到神对我们的慈爱， Kalau kita menyadari dan mengakui betapa besarnya pekerjaan dan pelayanan Tuhan dalam kehidupan kita. 如果我们领悟到神在我们的身上有莫大的恩惠， Kalau kita menyadari bahwasanya setiap pelanggaran kita berarti cambukan dan paku yang harus ditancapkan kembali ke tangan Kristus. 如果我们领悟到我们的过犯就是鞭打耶稣的鞭子， Sanggupkah kita terus-menerus hidup berdosa di hadapan Allah? 我们还能继续犯罪吗？ Bapak Ibu, jika engkau sungguh menyadari Tuhan mengasihimu 弟兄姐妹们，如果你真的领悟到神是多么的爱你， dan engkau pun mengasihinya, 而你也非常的爱神， bertekadlah untuk hidup benar. 就要决心行上帝看为正的事。 Percayalah ia memampukan engkau dan saya untuk hidup benar di hadapannya. 要相信他会帮助你和我能够行义。 Bapak Ibu, sadarilah bahwa kita adalah pekerja yang dipanggil dan dilayakkan untuk bekerja di ladangnya. 我们要领悟到上帝呼召我们，使我们配得在他的院子工作。 Jangan merasa kita lebih superior dibandingkan orang lain. 我们千万不要认为我们比别人更好， Jangan merasa kita lebih layak dibandingkan orang lain. 不要认为我们自己比别人更配， Jangan merasa kehidupan kerohanian kita lebih baik daripada kehidupan orang lain. 不要认为我们的属灵生活比别人更好。 Setiap orang mendapatkan kasih karunia yang sama. 每个人都得到同样的恩典， Jangan iri hati terhadap sesama. 千万不要妒忌别人， Sebab kasih karunia Allah cukup bagi kita. 因为神的恩典够我们用。 Bersyukur dan bersoraklah ketika kita dan orang-orang di sekitar kita mendapatkan kasih karunia dan keselamatan dari Allah. 如果我们和我们四周围的人蒙神的恩典，我们就要应当感恩欢乐。 Bersorak dan bersyukurlah kalau kita bersama-sama dilayakkan menjadi warga kerajaan Allah. 如果我们能够成为天国的一部分，我们就要应当感恩欢呼歌颂他， Bukan karena usaha kita. 不是因为我们的努力， Bukan karena pelayanan kita. 不是因为我们的侍奉， Bukan karena perbuatan baik kita. 不是因为我们的好行为， Tetapi karena kasih karunia Allah semata. 而只是因为他的恩典。
Hiduplah dan layanilah Allah selama masih ada kesempatan. 趁着还有机会，我们就要为主而活， Bagikan, 我们要分享给别人， saksikanlah kepada dunia. 要给世界的人传达耶稣， Dialah Allah yang berkasih karunia. 他就是有恩慈的神。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们一起来低头祷告。 Bapa di surga, 天父上帝， kami bersyukur kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. 我们感恩，因为我们有机会听你的话， Mampukan kami untuk bersyukur di hadapan Engkau. 帮助我们能够向你感恩， Tidak iri hati ketika Allah berkasih karunia kepada setiap orang. 看到别人蒙恩，我们也没有妒忌， Sebab kasih karuniamu cukup bagi kami. 因为你的恩典够我们用。 Terima kasih Bapa untuk kasih karunia, 主啊，我们要感谢你赐给我们的恩典、 keselamatan, 救恩、 kehidupan kekal 永生， yang Tuhan anugerahkan kepada kami. 你已经赐给我们， Bukan karena usaha kami, 不是因为我们的努力， bukan karena upaya kami, 不是因为我们所做的一切， semata-mata karena Allah bermurah hati. 只因着你是有恩慈的神， Karena Tuhan berkasih karunia. 因为神你赐给我们大恩典。 Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan karena kebaikan-Mu, 主啊，我们要感谢你对我们的慈爱， karena kemurahan hati-Mu. 因着你对我们的恩慈， Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. 我们也要为着我们的国家来祷告。 Pulihkanlah bangsa dan negara kami. 求主你复兴我们的国家， Khususnya ketika DPR dan pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. 特别是因着这个新律法的事情， Biarlah setiap warga negara Indonesia boleh menerimanya dengan baik, 我们盼望呢全国的人民能够接受， tidak termakan oleh hoaks. 没有受其他的访问， Boleh bersama-sama mengevaluasi dan melaksanakan apa yang harusnya kami kerjakan. 一起遵守这个国家的法律。 Pulihkan juga bangsa dan negara kami dari pandemi COVID ini. 我们要求神帮助，让我们能够赶快的解决这个新冠肺炎的大流行。 Setiap kami boleh ambil bagian mendukung usaha pemerintah untuk membatasi penyebaran COVID-19. 我们每个人都在这件事上有份。 Terima kasih Bapa, 求主帮助我们， terpujilah namamu. 愿一切尊贵荣耀 Di 都 dalam 归 nama 给你。 Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的圣名祈求祷告， Amin. 阿门。 Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Biarlah kiranya firman yang telah kita dengarkan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Biarlah kita percaya bahwa keselamatan, anugerah yang telah Tuhan berikan itu, kita laksanakan, kita jalankan di dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dan memberikan persembahan. Persembahan Bapak Ibu boleh lakukan dengan transfer ke rekening gereja, ataupun melalui QR Code ataupun QRIS, ataupun yang ketiga Bapak Ibu boleh mengantarnya ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan ataupun menghubungi tata usaha gereja pada jam kerja. Mari kita akan menaikkan pujian, takkan kulupakan engkau. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan. Yakinkan janji kau tak
aku lupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini sekali lagi Engkau memberikan kepada kami kesempatan, memberikan kepada kami nafas kehidupan untuk kami boleh datang ke hadapan-Mu, ke hadirat-Mu, memuji Engkau, memuliakan nama Engkau. Dan terlebih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu indah, begitu berharga ya Tuhan, begitu berharga bagi kami, menyelamatkan kami ya Tuhan, dan menolong kami di saat-saat kami sedang dalam lembah kekelaman dan kesusahan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami tahu bahwa itu semua bukan karena kehebatan kami, namun semua itu karena anugerah-Mu ya Tuhan, karena belas kasihan-Mu. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini, boleh menjadi persembahan yang harum bagi Engkau ya Tuhan. Engkau berkenan memakainya di gereja ini ya Tuhan, di masyarakat, dimanapun ya Tuhan, menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan, bagi orang-orang lain, terlebih mereka yang belum percaya kepada-Mu ya Tuhan. Dan yang Engkau berkenan memakai itu untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Biarlah kiranya Engkau yang menolong mereka di dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, kehidupan mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau yang terus sertai dan berkati. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami lakukan dan kerjakan, semuanya berkenan di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dan mari kita menerima berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom jemaat yang kekasih. 亲爱的弟兄姐妹们，平安！ Kita bersyukur untuk ibadah online hari ini. 感谢神，我们有机会参加今天的网上崇拜会。 Terima kasih untuk tim ibadah yang telah melayani dalam ibadah ini. 我们在这里要致谢每一位已经服侍的弟兄姐妹们， Tuhan memberkati kita semua. 愿神祝福于我们。 Jemaat yang kekasih, apa kabar? 大家都好吗？ Ya, kita terus berdoa ya, 我们要继续的祷告， agar sekiranya Tuhan terus menolong negara kita di dalam mengatasi pandemi COVID.
求神帮助我们的国家能够赶快解决这个新冠肺炎的大流行。 Mari kita terus berdoa 我们要继续祷告， agar sekiranya Tuhan berkenan untuk boleh kita kembali beribadah di gereja. 让我们能够赶快的回到教会，一起来敬拜神。 Mari kita sungguh-sungguh ya terus memohon kepada Tuhan. 我们要恒心的求神， Terutama juga karena masalah pandemi Covid ini juga mempengaruhi perekonomian. 特别是因着这个大流行，影响了我们国家的经济。 Mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan ya selama kita mengikuti kegiatan-kegiatan. 我们每个人也要仍然遵守一切的政策， Dan tetap pakai masker. 我们不要忘了要戴口罩。 Dan kami berharap selama mengikuti ibadah online di rumah, 在我们还是参加在家里家庭的崇拜会， jemaat bisa tetap rapi ya, sopan. 我们仍然整齐的穿着， Kita beribadah di hadapan Tuhan. 因为我们敬拜的是神。 Mari kita fokus ya, 我们要把我们的注意力放在主的身上， ya jangan sambil makan atau minum. 不要一边参加崇拜会一边吃东西。 Demikian saya kira hal yang boleh kami sampaikan hari ini. 我们的报告就到此， Mari kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. 我们一起顾好我们自己的身体， Tuhan memberkati. 愿神赐福于我们， Shalom. 主内平安。